Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan fi darsina al-yawm wa ma'akum al-ustadz Taufiq Ismail. Insyaallah fi hadha al-mar'i sanunhi darsana an asy-sy'ri fi al-'asr al-jahili bi dhikri al-afkar ar-ra'isah lish-sy'ri wa as-suwar al-balaghiyah lin-nass. Intazirna ba'da al-fasil. Ahlan bikum mujaddadan, selamat datang kembali. Kita mulakan video kita pada hari ini dengan al-afkar ar-ra'isah, isi-isi utama lisy-syi'ri bagi syair yang kita bincangkan, iaitu syair Imri'ul Qais. Anak-anak boleh semak buku teks anak-anak di muka surat 7. Jom kita mulakan. Baiklah anak-anak, di dalam buku teks kita telah disenaraikan 3 afkar ra'isah. Yang pertama, yasifu syairu huznahu wa shiddata humumihi fil laili. Penyair iaitu Imru'ul Qais dalam syair beliau yasifu menggambarkan kepada kita huznahu tentang kesedihannya wa shiddata humumihi dan kemurungannya yang melampau yang dia alami fil laili pada waktu malam. Ini diceritakan dalam syair beliau. Haitsu yushabbihu al-laila bi maujil bahri. Di mana beliau iaitu Imru'ul Qais yushabbihu menyamakan al-laila akan malam bimaujil bahri dengan ombak laut. Jadi penyair iaitu Imru'ul Qais menyamakan malam dengan ombak laut. Fi kathafatihi wa shiddati zulmihi. Sama tak mana? Sama pada kasafah. Kasafah saya maknanya tebal, bertindan-tindan, tak sampai tak nampak. Itu lebat. Jadi maksudnya sangat kelam. Wa shiddatu zulmihi dan kegelapan yang melampau. Maka di sinilah titik persamaan di antara malam dengan ombak laut. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Yang kedua, yu'jabu syairu bitulil laili wa thiqalihi ala nafsihi. Dia rasa hairan bitulil laili, dengan panjangnya malam. Dia rasa pasal apalah malam dia rasa macam panjang sangat. Wa thiqalihi ala nafsihi, dan panjangnya malam itu dia rasa berat atas diri dia. Jadi benda ini disertakan dalam syair beliau sehinggakan beliau wa yushabbihuhu, dan sehinggakan beliau menyamakannya, iaitu menyamakan tulil lail, malam yang rasa panjang itu, binujumin, dengan keadaan bintang-bintang, syuddat, yang diikat bintang-bintang tersebut, bihibalin matinatin, dengan tali-tali yang kuat dan kukuh, dan tali-tali itu pula diikat ila sakhratin kabirah, di batu yang sangat besar. Jadi di sini penyair menyamakan panjangnya malam itu dengan keadaan bintang yang diikat dengan tali yang kuat di batu yang besar, sehingga menyebabkan bintang itu tak boleh nak bergerak. Begitu juga dengan malam yang dia rasa seolah-olah malam itu tak bergerak. Itu yang digambarkan oleh Imru'ul Qais dalam syair beliau. Faham anak-anak? Isi yang kedua, alhamdulillah. Kita tengok isi yang ketiga. Yubayyinu syairu, penyair iaitu Imru'ul Qais menerangkan kepada kita dalam syair beliau tahammulahu lil masyaqqah, bagaimana dia merasa sukar dalam menanggung kesukaran yang dia tanggung, wa ta'abil hayati, dan kehidupannya yang sangat-sangat penat dan sangat meletihkan. Itu disertakan dalam syair beliau. Dan kepenatan hidup, kesukaran yang dia tanggung itu dia gambarkan ka'annahu, seolah-olah Imru'ul Qais itu sendiri yahmilul qirbata, menanggung al-qirbata. Kirbah ni maksudnya satu tong air ataupun satu bekas ayak yang dimasuk dalam tu ayak, kemudian bekas ayak yang ada ayak di dalam tu ala atiqihi, diletakkan di atas bahunya. Bekas ayak dalam tu ada ayak, diletakkan atas bahu. Kemudian wa yusqil musafirin al-ma'a, beliau memberikan air yang ada dalam tong air yang dia tanggung itu al-musafirin, orang-orang yang bermusafir yang lalu di hadapannya. Jadi begitu keadaannya. Baik, inilah yang diceritakan oleh Imru'ul Qais dalam syair beliau. 3 isi, anak-anak ingat dan hafalkan. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita lihat yang terakhir bicara kita berkenaan dengan syair zaman jahiliyah, iaitu as-suwar al-balaghiyah, bentuk-bentuk balaghah yang ada dalam syair Imru'ul Qais. Maksudnya contoh-contoh balaghah yang diguna pakai dalam syair beliau.
terdapat 5 suar balaghiyah yang diguna pakai oleh Imru'ul Qais dalam syair beliau. Yang pertama, al-uslubul insya'i. Ada uslub insya'i di dalam syair beliau. Di mana uslub insya'i itu digunakan? Contohnya seperti pada bait syair ayyuhal lailut tawilu. Ini adalah uslub insya'i dan tariqah yang digunakan adalah an-nida. Sebab itu ada ya ayyuhal lailut tawil. Contoh kedua yang masuk kategori uslub insya'i yang digunakan dalam syair beliau ialah injali. Injali ini adalah fi'lul amri. Jadi al-amru adalah tariqah di dalam uslub insya'i. Yang ketiga, fayalaka min lailin. Ini adalah an-nida. An-nida adalah tariqah dalam uslub insya'i. Inilah 3 contoh yang diguna pakai di dalam syair Imru'ul Qais yang di bawah tajuk uslub insya'i. Surah balaghiyah yang kedua iaitu al-khabar. Dalam teks kita tulis adrubul khabar. Sebenarnya al-khabar ataupun al-uslub al-khabari. Anak-anak betulkan supaya nanti anak-anak boleh jawab dalam peperiksaan dengan betul lah. Jadi yang sebenar, yang betulnya adalah al-khabar. Baik, apakah contoh al-khabar yang digunakan dalam syair Imru'ul Qais? Jom kita lihat. Yang pertama, alayya bi anwa'il humumi. Perkataan itu adalah al-khabar. Kerana perkataan ini tidak ada mana-mana tariqah yang ada dalam uslub insya'i, tidak digunakan. Maka dia adalah uslub khabari dan ini digunakan pakai untuk khalid zihni. Khalid zihni maksudnya orang yang tak tahu apa-apa lagi berkenaan dengan maklumat yang nak disampaikan. Jadi penyair tidak mendatangkan sebarang taukid, sebarang penguat dalam syair beliau dalam bait yang pertama. Alayya bi anwa'il humumi itu. Sebab itu dia masuk kategori al-khabar. Sebab jumlah ataupun kalam dalam bahasa Arab ni ada 2 aja, sama ada al-khabar ataupun al-insya. Jadi di sini adalah contoh al-khabar kerana dia tak terlibat dengan mana-mana tariqah di dalam uslub insya'i. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Contoh yang kedua bagi al-khabar iaitu pada bait syair faqultu lahu lamma tamatta bisulbihi. Ini juga adalah al-khabar kerana tidak ada sebarang tanda bahawa ia merupakan daripada uslub insya'i. Jadi dia adalah uslub khabari dan jenisnya adalah ibtidai kerana digunakan pakai untuk khalid zihni. Sebab dalam tu tidak ada sebarang taukid ataupun penguat. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan contoh yang ketiga bagi uslub khabari yang digunakan dalam syair Imru'ul Qais ialah wamal isbahu minka bi amthali. Juga uslub khabari jenis ibtidai kerana digunakan pakai untuk khalid zihni tanpa sebarang taukid. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Yang ketiga, surah balaghiyah yang digunakan dalam syair Imru'ul Qais ialah at-tashbih. Ada contoh tashbih dalam syair Imru'ul Qais. Tang mana tu? Yang pertama, walailin kamaujil bahri. Ini jelas tashbih. Di mana syubbihal lailu bimaujil bahri. Diumpamakan malam itu dengan ombak laut. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk tashbih, ka'anna nujumahu bi amrasi katanin ila summi jandali. Ini juga tashbih. Ada tu tashbih di sini iaitu ka'anna. Kita boleh kenal ini tashbih. Dalam bait ini syubbihatin nujumu, disamakan bintang-bintang di langit itu ka'annaha masdudatun, seolah-olah dia terikat bihablin dengan tali rubitat, kemudian diikat bintang-bintang tadi bisakhratin matinatin, dengan batu yang sangat kukuh. Jadi di sini jelas tashbih lah. Boleh anak? Alhamdulillah. Yang keempat, surah balaghiyah yang ada dalam syair Imru'ul Qais ialah al-isti'arah. Al-isti'arah. Terdapat 3 contoh al-isti'arah di dalam syair Imru'ul Qais. Yang pertama, tamatta bisulbihi, isti'aratun makniyah. Ini adalah isti'arah makniyah. Bermakna tamattal lailu bisulbihi. Bermakna dengan makna tamattal lailu bisulbihi. Malam itu terasa panjang, macam tak bergerak-gerak. Jadi dalam syair ini dikatakan syubbiha al-lailu, disamakan malam bil jamalil mutamatti, dengan unta yang sedang lekuk, maksudnya berlabuh ataupun meregang. Jadi unta tu sedang duduk di bawah, kemudian di belakangnya ada muatan yang berat, dia duduk usaha nak naik, usaha nak bangun. Jadi usaha nak bangun tu nampak berat, dada duduk naik tapi rasa lambat nak naik sebab barang belakang berat. Jadi keadaan itulah disamakan dengan malam, yang mana malam tu seolah-olah lambat nak bergerak, nak ke pagi itu. Jadi dalam buku kita ada perkataan yang terlebih, mungkinlah terlebih, iaitu bil insan tu, bukan bil insan. Potong bil insan itu, ambil
bil jamalil mutamatti saja. Mungkin tercopy paste kot. Jadi di sini penyair menyamakan malam dengan unta yang sedang berlabuh, yang sedang duduk, kemudian di belakangnya ada barang yang berat, kemudian dia bangun, dia cuba nak bangun. Jadi bila cuba nak bangun tu keadaan dia agak nampak berat lah, agak lambat untuk berdiri semula. Jadi ayat asalnya adalah al-lailu mithlul jamalil mutamatti. Kemudian huzifal musyabbahu bihi, dibuang musyabbah bih iaitu al-jamal al-mutamatti. Bila dah buang al-jamal itu, wa dzukira, disebut pula perkataan tamatta, dan perkataan tamatta ini min lawazimihi, di antara sifat-sifat yang lazim ada pada unta yang dibuang tadi. Jadi dibuang perkataan al-jamal, bila dah buang digantikan pula dengan salah satu sifat yang ada pada unta tersebut, kemudian diletakkan pada musyabbah yang masih dikekalkan. Ini adalah kaedah dalam nak buat isti'arah makniyah. Boleh nak? Alhamdulillah. Yang kedua, arkha sudulahu, melabuhkan tirainya. Ini juga adalah isti'arah makniyah. Bermakna arkhal lailu sudulahu, malam itu melabuhkan tirai-tirainya. Syubbihal lailu, disamakan malam, bil insan, dengan manusia. Jadi malam itu musyabbah, al insan itu musyabbah bih. Wa huzifal musyabbahu bihi, kemudian musyabbah bih iaitu al insan itu huzifah, dibuang di dalam ayat tadi. Wa dzukira arkha, kemudian disebutkan arkha, dan arkha ini min lawazimihi, daripada sifat-sifat yang ada pada manusia. Jadi dibuang musyabbah bih iaitu insan, diganti pula lepas pada itu dengan sifat yang ada pada manusia, diberikan pada musyabbah yang masih tinggal, iaitu perkataan malam. Inilah kaedah isti'arah makniyah. Yang ketiga, kirbati aqwam. Kita dah sebut dah maknanya tadi, iaitu tong air. Contoh ini isti'arah tasrihiyah, merupakan isti'arah tasrihiyah, bermakna dengan makna al-humumu mithlu kirbati aqwam. Dia kata kemurungan yang dia alami seperti kirbati aqwam, seperti tong air yang dimiliki oleh kaum-kaum tertentu. Huzifal musyabbahu al-humum, kemudian dibuang al-musyabbah iaitu perkataan al-humum, wa dzukira al-musyabbahu bihi, kemudian disebut musyabbah bih yang ada dalam tasbih tersebut iaitu perkataan kirbati aqwam. Maka inilah kaedah ataupun SOP dalam menghasilkan isti'arah tasrihiyah, iaitu buang musyabbah, kekalkan musyabbah bih. Inilah tiga contoh isti'arah yang ada di dalam syair Imru'ul Qais. Dan surah balaghiyah yang terakhir anak-anak, iaitu yang kelima, at-tibaq. Di manakah tibaq itu digunakan dalam syair Imru'ul Qais? Iaitu pada dua tempat. Yang pertama, al-lail dengan as-subuh. Ini adalah tibaq ijabi. Yang kedua, subhan dengan mal isbah. Ini juga tibaq, tapi di sini tibaq salbi. Jadi kedua-dua contoh ini terdapat pada satu bait syair, ala ayyul lailu tawilu alanjali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali. Dalam bait syair ini terdapat di dalamnya tibaq yang kita sebutkan tadi. Jadi anak-anak, dalam menjawab soalan tibaq di dalam surah balaghiyah, katakan dia bagi surah balaghiyah disebut tibaq, dia suruh kita keluarkan contoh tibaq di dalam syair Imru'ul Qais. Anak-anak jangan ambil seperti dalam buku teks ini. Anak-anak kena ambil ayat secara lengkap, iaitu ala ayyuhal lailu tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Barulah anak-anak dapat markah penuh, 2 markah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Maka inilah 5 suar balaghiyah yang ada dalam syair Imru'ul Qais. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jika kana ladaikum su'alun aw istifsarun, tafaddalu uktubu fi ta'liqat. Nunhi darsana al-yawm wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.